Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltami fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju syurga. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratis sirat ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kitab hadis Bukhari, yaitu hadis yang paling sahih selepas kitab Al-Quran. Selain ada kitab Muwatta, asahul kitab ba'da kitab Allah Al-Muwatta Ibn Malik. Asah kitab, sesuai kitab selepas Al-Quran ialah Muwatta Ibn Malik. Kemudian kitab Sahih Bukhari yang kita sedang pada ini, dan saya tak tahu betul dia akan ambil masalah nama atau sebab kita ada banyak. Sebab tu tuan saya mengalu-alukan kalau tuan nak beli kitab. Saya kitab Bukhari ni banyak besi kat saya. Besi ni. Jadi pengarang daripada pengarang yang boleh simpan. Tengok pengarang ni nampak dia syarah boleh sikit, kita ambil. Jadi biar kita simpan kitab banyak atau daripada simpan kereta banyak. Jadi saya lebih insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita tengok pada malam ni, kita tengok tajuk baru. Hari ini kita tengok tajuk solat tawaddu', solat tatawwu', solat sunat. Sekarang ni kita tengok di segi fiqh. Memberi isyarat ketika solat. Hadis ni panjang, dia punya kisah dia panjang, tapi kita tengok dulu, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul isyarati fi shalah. An Abdillah qala كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد dia hilang sikit lurus sikit rodan فلم يرد عليه وقال إن في الصلاة شغلا. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kami memberi salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang solat, dan beliau menjawab salam kami itu. Tak kala kami kembali dari Najasyi, penguasa Ethiopia, kami memberi salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang yang sedang solat itu sedang melakukan sesuatu yang penting. Itu dia punya hadis. Kali ini kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi la iman Abdul Mas'ud akbaru min jabal Uhud. Nabi kata, demi Allah, iman Abdullah bin Mas'ud lebih hebat lagi daripada bukit Uhud. Yang besar ragam. Iman Abdullah bin Mas'ud lebih hebat lagi daripada bukit Uhud. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Kami memberi salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang solat. Nabi duduk tengah solat, kami kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah banyak, Waalaikumsalam. Jadi tu imam duduk tengah sembahyang lagi, Assalamualaikum Ustaz. Kita banyak, Waalaikumsalam. Pakai rupa-rupa habis. Okey, itu sebelum hijrah ke Habasyah. Tak kala kami kembali dari Najasyi, penguasa Ethiopia, kami pun memberi salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tak dengar, Rasulullah tak jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menjawab. Okey. Tuan-tuan, saya stop tadi saya. Kita tengok kepada perawi hadis Abdullah bin Mas'ud. Jadi apa dia cerita tentang dia pergi ke Habasyah. Jumlah orang di Habasyah itu 83 orang lelaki, 18 orang perempuan. 83 orang lelaki, hampir 100 orang. Laki-laki hampir 100 orang. Laki-laki perempuan 18 orang.
Siapa yang pergi sana? Banyak. Tapi kita sebut sikit saja. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Ubaidillah, yang keempat Miqdad bin Aswad. Oleh kerana orang musyrikin Quraisy ni seksa orang Islam terlampau teruk, maka mereka terpaksa lari ke Habsyah, Ethiopia. Ethiopia ni di mana? Belah-belah Afrika. Belah-belah Afrika sana. Tetapi di sana 83 orang ramai. Jadi bila orang Quraisy dengar kata orang Islam lari pergi Ethiopia, dia kata, oh ini tak boleh biar. Kalau kita biar, nanti mereka akan sebarkan Islam di Ethiopia. Orang Islam semakin berkembang, dan sekali orang Islam akan menyerang kita. Ini tidak boleh dibiarkan. Jadi kita nak buat apa? Kita pergi, kita bagi hadiah barang meh kat Raja Ethiopia. Lepas tu suruh Raja Ethiopia ikat kaki tangan mereka, lepas tu kita bawa balik ke Mekah. Lepas tu kita seksa kita atau kita bunuh mereka. Hentak siapa ni? Dia kata hentak orang pandai cakap. Maka dapat pergi hentak siapa? Amr bin As. Hentak pergi. Amr bin As hang adalah kancil Arab, ghazalul Arab. Hang pergi. Hang sebagai juru cakap pergi sana. Dia pergi di sana, wahai tuanku, kami ada orang jahat kami lari pada Mekah di sana, kami nak minta tuanku bagi balik ke kami. Dan ini ada sedikit hadiah kepada tuanku. Dia buka tengok, dia apa ramai banyak-banyak. Oh dia. Dia sudah pergi. Tapi Maharaja Ethiopia yang apabila dia meninggal dunia, Rasulullah SAW pada dia. Dia sudah masuk Islam. Tapi di sana dia bukan orang yang bodoh. Dia colek, tunggu saat. Simpan dulu mai hampa, kalau perlu aku ambil. Sekarang aku nak panggil dulu. Raja Ethiopia ketika itu dia agama Kristian. Kristian yang amat baik. Penganut Kristian yang amat taat. Panggil saat orang Islam. Mai, 83 dengan 18 mai menghadap dia. Masuk dalam dewan jumpa dia. Ni aku nak tanya hamba. Ni ada orang Amr bin As kenal tak? Dia kata kenal. Dia tu duduk bunuh kami. Bunuh kami. Lah dia minta supaya hantar hamba balik. Apa pendapat hamba? Kalau boleh tuanku jangan hantar kami balik lah. Jangan hantar kami balik lah. Okey, aku nak tanya sikit apa cerita hamba ni? Yang lari mai sini ni apa? Tak, tuanku nak abang bagi. Kami dahulu adalah orang yang jahat. Kami derhaka kepada ibu bapa kami. Kami, anak-anak perempuan kami lahir saja, isteri kami lahir perempuan, kami tanam terus dalam tanah. Lepas itu kalau pak kami menikah mak tiri, apabila pak mati, mak tiri itu segak, kami terus ambil kat kami. Lepas itu kalau saya ada anak perempuan, kawan saya ada anak perempuan, tukar sama-sama kami. Lepas itu perzinaan ni berlaku tiap-tiap hari, kecurian berlaku tiap-tiap hari. Sehingga Allah Ta'ala mengutuskan seorang Nabi, dia mai ajak kami erti kebaikan. Jangan lawan ibu bapa. Kalau ada anak perempuan bela elok-elok. Kalau ada isteri tu elok-elok. Jangan berzina. Okey, itu sudah bagus. Okey, aku nak tanya, siapa paling dekat daripada dengan Nabi yang kata Nabi tu? Ja'far bin Abi Thalib, dia angkat tangan. Wahai Maharaja, saya sepupu dia. Memang aku nak tanya. Ada tak? Hang boleh baca apa-apa turun kat Nabi? Apa maksud tuanku? Tak, macam kami, saya Nabi Isa, Tuhan turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan aku hafal kitab Injil. Sekarang ni hang ada tak apa-apa yang Tuhan turunkan Nabi Isa? Dia tak ada. Hang baca sikit pun nak dengar. Ada juru terjemah aku. Dia dah fikir aku nak baca apa ni. Banyak-banyak kan, banyak. Dalam sekali dia fikir Najasyi seorang Kristian. Apabila Kristian, dia beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka dia pun pejam mata, dia pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Maharaja, dengar. Wadhkur fil kitab Maryam idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa'arsalna ilayha ruhana fatamatthala laha basharan sawiyya. Terus baca lagi. Baca sampai ayat mana? Habis muka, dia masuk muka yang kedua. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت
wa yawma ub'atsu hayya. Sadaqallahul azim. Dah jadi teriak weh. Allah. Ada apa tuan-tuan? Surah Maryam ni kitab tu turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Ja'far bin Abi Talib tak pernah baca kitab Injil. Pasal apa? Injil tu dalam bahasa Ibrani, dia tak kerti baca. Pada bahasa Arab dia tidak bahasa Ibrani. Tapi dia baca Quran tu sebiji macam mana dalam kitab Injil. Fattakhadhat min wazkur fil kitab Maryam. Cerita Quran tu, dia cerita bahawa Maryam tengah duduk khalwat, tiba-tiba main malaikat. Wahai Maryam, hang akan dapat anak. Dia kata, wahai hang siapa? Dia kata, aku malaikat. Dia kata, tak mungkin aku akan dapat anak, sebab aku tidak pernah berkahwin, dan aku bukan pelacur, dan aku bukan penzina. Dia kata, ada. Itu kerja Tuhan. Sampai dia cerita dengan cara detail. Maryam nak bersalin, duduk di bawah pokok kurma. Duduk bawah pokok kurma. Kemudian dia kata, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku mati hari ini. Pasal apa? Apabila lahir anak ni, pasti orang akan tuduh aku perempuan jahat. Kemudian duduk macam mana. Dia cerita detail ni, detail. Duduk macam tu, dia letih sebab bersalin, dan dia tak ada makanan. Malaikat kata, wahai Maryam, hang goncanglah pokok kurma tu, dia akan lumpuh. Dia pun goncang, dia orang buat makan. Makan, tengah-tengah makan, baru tengok atas. Dah, pokok kurma kering kontang. Tak ada daun. Macam mana dia goncang? Boleh tak? Boleh turun. Itu sebut dalam kitab Injil. Lepas tu dia melahirkan anak. Apabila beranak duduk macam tu, orang pun kata, ya Allah Maryam, kami tak sangka hang orang baik, ahli ibadat, tiba-tiba macam ni kerja hang. Oh, kami tahu nampak baik lah, tapi macam ni panggil hang. Fa asyara ilaih. Dia pun tunjuk supaya depa tanya, hang ni berzina dengan siapa ni? Berzina dengan siapa? Fa asyara ilaih. Dia pun tunjuk suruh tanya anak dia, hang anak tu. Tunjuk apa? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan. Macam mana kami nak cakap budak berumur-anak? La tu juga Nabi Isa tu cakap, qala inni abdullah. Wahai manusia semua, aku adalah hamba Allah. Aku akan menjadi rasul. Allah Taala akan bagi kitab kat aku, dan aku akan menunaikan solat. Semua pakai pensan habis. Najasyi teriak, Allah. Dia kata orang yang menurunkan ayat ini melalui namus, dia panggil namus, Jibril alaihissalam. Orang Kristian panggil namus, Jibril. Yang menurunkan ayat ini kepada Nabi melalui namus adalah juga yang menurunkan kitab kepada Nabi Isa alaihissalam. Artinya dia pasal tu sumber. Nabi empat nama apa? Muhammad. Dia terus pegang tangan dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia raja. Bila dia masuk Islam, menteri hang tengok hang. Apa tak masuk Islam, aku pancung kepala habis. Semua pakat main raja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia. Raja masuk Islam ni, orang lain pakat apa? Dan mereka masuk Islam. Depa pun balik, ya Rasulullah, Najasyi sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah, barakah berkat. Depa balik, Nabi tengah sembahyang. Depa pun kata, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, tu jangan salah faham tu. Waqala, bukan kata macam ni kan. Sesungguhnya orang yang sedang salat itu sedang melakukan sesuatu yang penting. Bukan maksud dia macam ni. Assalamualaikum ya Rasulullah. Orang duduk tengah solat buat kerja penting. Bukan lagu tu. Lepas bagi salam lah. Lepas dia semayang habis, kemudian dia bagi salam, baru dia menghadap mereka. Mereka pun tanya, ya Rasulullah, pasal apa kami bagi salam tak sah? Hang tak mau jawab salam kami? Nabi kata, inna fis salati syughlan. Sesungguhnya orang yang sedang solat itu sedang melakukan sesuatu yang penting. Siapa mengajar kamu? Siapa mengajar sekolah Arab? Siapa mengajar sekolah Arab? Dia ada satu kaedah dalam asybah wa nadhair. Ingat, kaedah dalam asybah wa nadhair, qawaid fiqhiyah. Ada banyak al-umur bimaqasidiha, tasarruf al-imam ala manat al-maslahah. Kemudian ad-darar la darar wa la darar. Banyak lagi. Dan salah satu kaedah dalam asybah wa nadhair ialah al-mashghul la yushghal. Siapa mengaji bahasa Arab tulis. Siapa tulis tu saya kenal mengaji bahasa Arab. Siapa tak tulis itu sekolah memang baca. Al-mashghulu la yushghal. Orang yang sedang sibuk tidak boleh disibukkan.
Itu kaedah atas besar. Al-masyrud la yusyrak. Dia kata di antaranya ialah apabila orang sedang membaca Quran, jangan memberi salam. Orang tengah baca Quran, Assalamualaikum, dia pun balik. Al-masyrud la yusyrak. Orang kalut jangan buat kalut lagi. Aku tengah baca Quran kalut ni, hanya duk buat kalut lagi, kena jawab salam pula. Orang duduk dalam tandas, sakit perut, kita pun mat, Assalamualaikum. Oi, aku sakit perut weh. Jangan duk bagi salam, aku tengah kalut, jangan duk bagi aku kalut lagi. Al-masyrud la yusyrak. Orang tengah makan. Orang tengah makan, kalut dia tengah makan. Dia lapar tengah makan. Kita mat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, aku tengah kalut, jangan duk bagi salam. Aku kalut lagi. Aku kalut dah, jangan bagi kalut lagi. Kaedah dia, orang sedang baca Quran, jangan bagi salam. Orang tengah wirid, zikir, jangan bagi salam. Orang duduk dalam tandas, jangan bagi salam. Orang sedang makan, jangan bagi salam. Kalau dia bagi salam juga, makna dia, kalau bahasa lembutnya ialah dia tu tak erti fiqh. Bahasa kasar bengong. Bahasa kasar bengong. Orang tengah makan, jangan duduk bagi salam. Orang tengah baca Quran, bagi salam lah. Minum sama. Minum bersama, makan, minum dan sewaktu dengannya. Orang tengah kalut. Itu tempat-tempat yang kita jangan bagi salam. Kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Saya qulu subhanallahi Assalamualaikum. Salam. Dan nak saya qulu subhanallahi Assalamualaikum. Salam. Bila aku nak habis? Dia tengah baca Quran, dia sedang berada dalam salam, dalam sejahtera. Orang yang sudah berada dalam sejahtera, maka kita tidak perlu lagi duk sebut selamat sejahtera. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Sebab tu dia panggil al-masyrud la yushghal inna fi sholati syughlan. Sesungguhnya orang yang sedang sembahyang itu sedang melakukan sesuatu yang penting. Jadi daripada kaedah ni tuan-tuan ingat sampai bila-bila, jangan lupa. Jangan lupa, orang tengah baca Quran jangan bagi salam, orang tengah zikir jangan bagi salam, orang tengah makan jangan bagi salam, orang sedang berada dalam tandas jangan bagi salam. 4 perkara itu. Boleh insya-Allah, mudah-mudahan kita tak silap kan. Okey. Orang sedang pada majlis ilmu kan, kalau majlis ilmu orang ramai tengah duk bagi bayan, kan. Bayan apa? Orang ramai duk tengah ramai duk qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Tak erti lah. Dia tak terus. Terus mai orang tengah bagi bayan ramai tu teruslah duk alaqah bayan kita duduk. Tak payah bisa. Okey. Hadis yang kedua. Ani bin Umar wa Syaibani qala li Zaid al-Arqam inna kunna natakallamu fi shalah ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhir hadis. Dari Abu Amr Asy-Syaibani katanya Zaid bin Arqam mengatakan kepadaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami pernah bercakap-cakap ketika sedang solat. Sehingga seseorang di antara kami mengatakan kepentingannya kepada yang lain. Sampai teradu. Allahu Akbar. Dia bermain. Dia bermasuk main. Berapa rakaat dah weh? Baru 2. Ada 2 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamid awal hari ni. Aku awal sikit dah. Awal sikit dah. Pasal faham mana Pak? Anak aku sakit. Tu kaduk ke dia orang sana lah. Allah ni lah. Ish, aku pergi ke bawah klinik orang ramai. Dia kata macam lah kalau aku pergi pun ramai juga. Ramai. Duk sembang. Menyatakan kepentingan dia. Sampai macam tu. Boleh cakap. Pasal mula-mula Islam macam tu. Okey. Maka turunlah ayat. Apa itu ayat ni tak boleh lah. Hafizu 'alas salawati. Ni siapa apa itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salatil wusta. Jagalah sembahyang asar, jangan tinggal. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah sembahyang yang 5 waktu dan jaga lagi amat kena jaga sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan apabila kamu sembahyang hendaklah khusyuk, jangan cakap orang. Bila turun ayat tu, maka para sahabat pun, Assalamualaikum. Berapa rakaat dah ni? Baik sombong lah ini tak baca cakap no. Lepas tu, dia lepas sembahyang Assalamualaikum, buat tak tahu ya. Apa dia? Pagi tadi Nabi Muhammad
dah bak kata dah turun ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dah bila sembahyang dah kamu sembahyang khusyuk, jangan cakap turun agam, tak ada tanya, tak ada simak malam, tak ada. Wa qumu lillahi qanitin. Solat semua. Okey. Habis selesai. Dia turun ayat tu, peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta. Al-Baqarah ayat 238 hingga akhirnya. Sesudah itu kami diperintahkan diam, tidak boleh bicara lagi ketika sedang solat, tak boleh cakap. Sehingga akan apa tuan-tuan? Sehingga akan dalam kitab mereka kalau tuan-tuan mengaji kita bunyi tak boleh. Allahu Akbar. Sangat dia tu nama mat, sama orang panggil mat. Mak apa mak? Lepas kalau dia sembahyang bunyi bukan dia imam pun. Apa mau? Elok masa biasa tak bunyi. Tu yang heran tu. Sebelum sembahyang tak bunyi, selepas sembahyang tak bunyi, masa sembahyang tak. Dia jadi tabiat. Macam tabiat ni. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini tabiat nama dia. Tabiat. Kedua-duanya membatalkan solat. Pun batal solat. Dan goyang lebih pada 3 kali, dia panggil kasratul harakah, itu pun membatalkan solat. Dia jahil takti. Takti macam apa? Saya tak main mengaji. Tapi duk buat apa? Dia buat. Dua-dua batal solat. Dia kata kalau bunyi pun dia kira satu huruf. Kecuali illa, dia kata. Wa yustasna minhu, dia kecualikan imam yang dia nak baca tiba-tiba dia suara dia serkat, dia pergi balbang. Dia terkat tu, kemudian dia tak boleh nak sembahyang, dia tapi sekali tu je lah. Okey, boleh. Itu di segi fiqh, dia dan tak boleh apa sembang dah lagi. Sehingga kan dia kata bagi isyarat dalam bentuk yang ayat Quran pun tak boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa oi. Cin merah. Tapi silap no. Mak ngecin tu orang Melayu. Kita buat nama Ja'far dengan Abu Yusuf orang Arab. Rabballin amin. Lepas janji nak keluar lagi, lepas mayang nak keluar. Dia tak hamil pukul 1. Kalau sekarang pukul 1 hang tak mai aku sembahyang dulu. Aku sembahyang dulu, tapi kalau mai awal lagi kita pergi sama-sama lah. Dia ni dah tunggu lama tak mai, dia pun sembahyang dulu. Tidak ada mai. Rabballin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak baca qul huwallah. Baca qul huwallah. Betul. Oi, mat. Oi, jom kita boleh pergi dah. Dia nak apa? Kata hang masuk dalam pintu tak kunci. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah, tak ada masalah. Oleh kerana hak yang sebut tu pun orang Arab, hak yang ketuk pintu pun orang Arab, dia faham dia ni sebab aku masuk. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah, tak ada masalah, pintu tak kunci. Selamat. Dia pun masuk. Syukran, dia pun afwan. Habis patah tu. Tegur ketua imam, kita jangan boleh cakap, Allah kata nasib baik aku tak cakap kan. Ayat tu lalai semua batal ketiga-tiga. Okey, saya tak mau tulis hadis yang ke sebelah ni tuan-tuan, pasal dia hadis tu kenapa panjang sangat. Terlalu panjang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pakai apa? Ada. Tidak, nak tunjuk kau kat dia. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 38. 38. Saya ambil pangkat atas sikit, satu pangkat atas. Apabila seseorang menggunakan selipar ataupun kasut ketika bersolat, dia sebenarnya berpura-pura mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya tidak memahami nas-nas syariat dan tidak mampu membuat kesimpulan hukum darinya. Hanya Allah Taala saja yang memberi petunjuk.
Artinya orang ni orang yang tidak faham syariat. Ada contoh yang lain? Ada. Dia tak puasa bulan Ramadan. Orang puasa, siapa tak puasa? Siapa cik tak puasa bulan Ramadan? Siapa abang tak puasa bulan Ramadan? Saya puasa 6 hari bulan Syawal. Pasal Nabi kata siapa puasa dalam bulan Syawal 6 hari, pahala dia seolah-olah setahun. Siapa puasa bulan Ramadan, pahala dia macam sebulannya. Tapi kalau siapa puasa 6 hari bulan Syawal, pahala dia seolah-olah macam setahun. Jadi saya puasa 6 hari bulan Syawal saja lah. Ada orang itu. Mangkuk Hayun punya orang. Dia nash syariat tu dia tak faham. Boleh tak? Rasul kahab hak mengaku Melayu. Lepas tu ayat bin, dia kata semayang ni kita doa apa dah? Tuan-tuan abang kalau pakai jahanam tu. Dia kata semayang ni doa aja. Pasal apa? Pasal bahasa Arab as-solah makna dia doa. Semayang itu berarti doa. Kalau siapa menjawab bahasa Arab as-solatu lughatan ad-doa, betul kan? Memang betul. Semayang itu di segi bahasa ialah doa. Kalau kita doa macam semayang lah. Ya Allah murahkan rezeki aku. Dia kira macam semayang ada tak? Jadi tak payah semayang dah dia tak. Hak duk semayang 5 waktu tu bohong dia tak. Oh, kita yang salah dia betul. Orang ni pun tak belik punya nas Al-Quran ni. Umum mengetahui lantai masjid Rasulullah SAW dahulunya adalah tanah tanpa sejadah. Hal ini didasarkan kepada keterangan Rasulullah SAW bahawa apabila baginda bersujud pada waktu hujan, kelihatan kesan tanah pada hidungnya yang mulia. Masjid Rasulullah dulu tanah. Sebab tu kita tengok ada satu kes yang saya pernah baca dalam khutbah itu. Orang Arab main kencing dalam masjid. Cuma main kencing tak kepek lah. Jangan orang terjang. Semua pakat terjang ramai-ramai. Pasal kepek cantik kan. Yalah cantik. Tentu main senang ya main kencing tadi. Dulu sebab dia lantai, tanah. Jadi dia ingat boleh kencing macam biasa. Dia pun kencing. Dia mak tahu. Sebab bukan nak kata soal tak biar. Mak. Biar kata. Nak abang kata tanah. Bukan bata atau kapet macam kita lah ni. Okey. Hal ini didasarkan kepada tangan Rasulullah. Okay. Hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala wa kana saqfu al-masjid kana jaridun nahli wa ma nara fi as-sama' shay'a faja'at qazi'ah. Saya baca tengok, saya nak tengok buku ada silap tinggal baris ke. Faja'at qazi'ah fa-amtarna fa shalla bina an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu athar at-tin wal ma' ala jabha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arnaba. Abu Sa'id meriwayatkan atap masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat dari daun kurma dan kami tidak melihat apa-apa di langit. Tengok bahasa dia. Kami tak lihat apa-apa di langit. Apa maksud dia? Tuan-tuan tengok langit bawah. Nampak? Tengok langit ada apa? Nampak. Kalau kita pergi di Mekah, kita tawaf, kita tengok langit nampak tak? Nampak. Pasal dia tidak ada bumbung. Tapi di Madinah, kalau kita tengok dalam pukul 9 dia buka bumbung kan. Kita tengok atas nampak langit. Lagi pukul 11 tengok langit tak boleh dah. Dia dah apa? Dia dah tutup. Maksud dia ialah daun kurma tu dia menutupi. Tapi daun kurma macam atap umbia. Kita ada kampung dulu guna atap umbia kan. Rumah lama rumah kayu guna atap umbia. Tiba-tiba datanglah awan tebal dan kami kehujanan. Hujan. Abang atas masjid tu. Okey. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat bersama kami, aku sendiri melihat adanya bekas tanah dan air pada dahi dan hujung hidung baginda yang mulia. Artinya ayak dia menitik. Kita alhamdulillah saya tengok masjid kita tak ada air tu. Tak ada ayak turun. Kocok tak ada. Masjid Abdullah Fahim, masjid Apollo kita panggil tu. Kocok ayak. Masa hari itulah dah okey dah. Lepas tu masjid mana lagi? Masjid Jok Sebatang. Dia pun kocok ayak keluar juga. Masjid kita alhamdulillah ada berkat. Berkat. Masjid di Patak berkat, masjid kita berkat. Okey, alhamdulillah. Tidak jadi satu kerja pula kita nak betul pula. Hadis di atas mengisyaratkan bahawa lantai masjid Rasulullah SAW dibuat daripada tanah dan tidak beratap. Lantaran itu dibolehkan bagi menunaikan solat dengan memakai 2 selipar sebab dia tak ada tanah. Sebab dia tanah macam tu. Macam kita mayang di pekarangan tu lah. Manakala masjid kita sekarang sudah dilengkapi dengan permaidani ataupun sejadah. Di samping itu disediakan pula rak-rak kasut. Apabila kasut ataupun selipar tersebut dibawa ke dalam masjid dan dipakai untuk menunaikan solat, ia akan mengotorkan permaidani dan sejadah masjid.
Cuma kita tak ada di sini orang jaga kasut. Orang jaga kasut tak ada. Tapi tuan-tuan pergi di Mesir ada. Ada. Kuala Lumpur dah. Kuala Lumpur dah. Dalam ada. Dia mai dah ada sini no. Allah. Saya ingat di Mesir kan. Kita ingat apa di Mesir. Kita beli kasut Reebok RM300. Kita kasut Reebok RM300. Siapa tahu kan? Beli di Port Said. Kalau siapa ada beli kasut Reebok RM300. Ada sampai RM350. Ada yang RM450. Kita dia kalau tuan-tuan tak kasut di situ kan keluar confirm tak ada ya. Tengok dah tak ada dah. Jadi cara paling selamat buat masuk kasut semayang sekali. Semayang sekali dengan kita. Letak di sebelah tepi kita. Bukan tak tepi, tak depan. Jadi kalau kita semayang, Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan sujud, tuan-tuan angkat kepala, tobat kasut tu tak ada, hilang. Jadi nak bagi selamat tu dia. Kita sujud pada Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar. Lepas tu sujud kali kedua, Allahu Akbar. Tangan tak atas kasut. Tu pun dalam celah-celah tu tuan-tuan. Ada lagi. Kita tak kasut macam tu, Allahu Akbar. Kita buka-buka tu, masa yang kedua pun kita Allahu Akbar. Kita nak bangkit rakaat yang kedua tu, Allah Akbar. Tengok kasut kita dah jadi kasut yang RM50 lah. Dia dah lagi dia mai dia tukar Allahu Akbar. Sampai teratur dalam masjid tuan-tuan buat kerja tu. Maka cara paling selamat ialah buat apa? Kita bagi 25 sen. Dia panggil 25 sak. 25 qirsh. 25 sak. Depan 25 duit lah kita bagi kat tukang jaga apa? Jaga kasut. Artinya kalau di KL pun dah ada, artinya perangai sana dah merebak ke sini dah. Dekat bawah lah. Bawah. Orang jaga kasut. Jadi tuan-tuan nak abang bagi, kita kata dulu boleh solat kasut pasal masjid dia tanah. Sekarang tak boleh pakai kasut pasal dia dah apa? Dah kapet. Okey tuan-tuan, saya nak abang betul. Boleh no? Saya tu sikit peringatan kepada kita. Kalau boleh no? Cantiknya kita buat macam tu. Tuan-tuan yang guna tungkat di luar, minta maaf siapa yang guna tungkat ataupun akan guna tungkat. Akan guna tu mau nak pelantur lah tu. Akan guna tungkat. Tuan-tuan masuk sini kalau boleh tungkat jangan luar masuk dalam masjid. Pasal apa? Pasal apa tak masuk? Ya, ambil tungkat lah. Tolong lah. Boleh ha? Boleh tuan-tuan. Saya mengajak masjid mana pun saya tegur. Boleh ha? Tuan-tuan turun pada kereta daripada rumah tadi. Daripada keluar rumah tadi tuan-tuan dah apa? Tuan-tuan turun kereta tu parking belakang. Tuan-tuan buat macam tu. Lagi tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan buat benda yang sama. Tuan-tuan tak tahu takar tik kucing duduk ada bawah ni. Nampak tak? Tik kucing dah ada sini, tiba-tiba tuan-tuan masuk daripada sana, tuan-tuan masuk mai ke sini, mai sini, tuan-tuan letak tungkat di situ. Wah, tu imam sujud-sujud awak bawa tik kucing ni. Rupanya tik kucing ditungkat dia. Tapi masjid dah apa? Habis kena dia punya. Jadi seeloknya kalau tuan-tuan nak masuk tungkat juga dalam ni, tuan-tuan pergi basuh dulu. Basuh bahagian apa? Bahagian bawah. Tapi kalau tuan-tuan mampu berjalan, letaklah tungkat di mana? Di luar. Sebab dia mengotori masjid, hukum dia haram. Boleh tak? Jangan buang wasakh, dia panggil wasakh dalam masjid. Kita tengok kan, tengok tik kuku bawah-bawah tu, kita bawah tu. Haram, hukum dia haram. Dosa tuan-tuan. Tuan-tuan bukan tuan-tuan main buat pahala, tuan-tuan main buat dosa. Kena jaga benda tu. Jadi kalau misalnya tuan-tuan nampak apa benda-benda kotor tu, ambil. Kalau tak ada, bubuh tak mana, bubuh duduk lambar dalam poket, kemudian baru keluar ambil. Kewajipan bersihkan masjid bukan kewajipan untuk siap seorang. Wajib kita kena jaga sama. Tandas pun sama. Kewajipan kita bersama. Jangan harap untuk siap lagi. Kita pipi tengok-tengok, kemudian ada orang buang air besar, dia tak tarik. Tak tarik tu. Tuan-tuan tak apa. Kita buat tu apa? Tarik bagi dia bersih. Pahala tuan-tuan dapat. Masya-Allah. Oleh yang demikian, apabila seseorang hendak menunaikan solat, mengotori tempat-tempat solat bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kebersihan dan keindahan tempat-tempat ibadat. Oleh yang demikian, apabila seseorang hendak menunaikan solat di atas bumi ataupun tanah tanpa menggunakan alas, tempat tersebut diyakini tidak bernajis,
maka dia dibolehkan bagi menggunakan selipar ataupun kasut. Kita tengok sat 42 di bawah ni. Hal ini sesuai dengan hadis Shaddad bin Aus marfu' yang bermaksud, berbezalah dengan golongan itu kita baca. Kita baca. Dengan dia cara panjang juga. Dengan syarat segala yang dipergunakan bagi bersolat itu suci. Dengan syarat, di samping itu disyaratkan juga selipar ataupun kasut tersebut fleksibel dia panggil. Artinya ia boleh dibengkokkan suatu jemari kaki digunakan untuk bersujud. Artinya dia boleh bang. Dia bengkok. Kalau keras macam kasut tentera tu, ataupun ada kawan saya beli kasut yang dia kelang. Oh, keras. Dia kalau duduk macam tu, dia bisa sepak kaki budak. Aduh, ustaz pakai kasut apa ni? Kasut besi bah. Dia kata kasut besi bah, kasut aja kelang. Kasut tu kai, tak nak bengkok pun dia tak boleh. Apabila selipar ataupun kasut kenaan keras seperti kasut tentera, itu dia disebut, dan tidak dapat dibengkokkan, maka solatnya tidak sah. Okey. Hal ini dijelaskan nanti insya-Allah. Nanti ni kita ada bahagian khauf. Kita tengok mazhab tak buat khauf pada ni tidak boleh tunjuk tuan-tuan. Mana yang kita boleh pakai? Tengok baru ni pi luar gerak. Saya bukan saya apa, anak saya apa? Anak saya apa? Dia kata apa? Kita tengok musim satu musim sejuk, darjah dia -8. Negatif 8. Dia kata apa? Tengok ada kak tu depa sembahyang apa? Depa ambil sembahyang. Pakai kasut dia kasut tentera. Lepas tu depa sapu atas kaki, atas kasut dia. Depa basuh muka apa? Mata ambil sembahyang, kemudian depa sapu atas apa? Atas kasut saja. Boleh ke apa? Tahu tak boleh? Hukum dia tidak boleh. Itu bukan khauf, itu kasut nama dia. Nanti ni kalau kita sampai pak khauf, contoh kita ada mana yang boleh pakai, mana yang tak boleh pak, yang mana tak boleh pakai. Kalau kasut macam tu memang tak boleh pakai. Dia berjalan patah. Jalan pi nami island lah, pi mana sana sini memang tu, lepas tu dia pakai tu sembahyang. Tak boleh takut dia terpijak apa? Terpijak najis. Sembahyang pun jatuh. Dan sapu atas tu dia ada syarat dia. Kalau tak belajar, sembahyang kita tu jadi jahanam. Baik basuh kaki biasa. Kalau tuan-tuan tak apa cakap bagian khauf tuan-tuan tidak mahir, lebih baik kita basuh macam biasa. Kalau kita mahir tak apa. Boleh. Dia telefon tengah-tengah mengajar saja sebentar, Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Dia khauf ni Ustaz dia ajak saya sikit tak? Oh tu dia. Tok tengah mengajar dia saja tentang kuliah kemarin tu. Saya tengok 2-3 kali dia lupa dia angkat juga. Hak pertama tu dia suruh ajak Pak Qasar dia jamaah dan telefon. Dia tengah baik nak balik Pulau Pinang, suruh ajak dia telefon. Oh, bukan dia orang main belajar sebulan paling kurang. Betul. Sempurnanya 3 bulan. Ni begitu juga khauf nak mengaji dan telefon. Tak boleh. Kalau tuan-tuan tak yakin tuan-tuan, lebih baik tuan-tuan buat apa? Buat cara biasa. Begitu juga solat qasar dan jamaah. Kalau tuan-tuan tak yakin, buat cara biasa. Takut sat lagi jahanam. Jahanam dan lingkup saja. Ibadat tu jahanam. Lingkup dua-dua sekali pula tu. Lingkup zuhur, lingkup asar. Tak pasti, buat cara biasa. Okey. Hal ini akan dijelaskan nanti insya-Allah. Akan tetapi dalam keadaan perang, hal ini dapat diatur sedemikian rupa sehingga dibolehkan seseorang memakainya. Hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Okey, kita baca sikit bawah tu. Okey, semayang dengan kasut. 42. Hal ini sesuai dengan hadis Shaddad bin Aus marfu' yang bermaksud, berbezalah dengan golongan Yahudi dan Kristian. Sesungguhnya mereka tidak memakai solat dengan memakai kasut ataupun selipar mereka. Dengar elok, faham elok, dengar dan faham. Nabi kata, khaliful yahud wal nasara. Hendaklah kamu bagi berlainan sikit daripada orang Yahudi dan Kristian. Apa dia? Sesungguhnya mereka, yakni Yahudi dan Kristian, mereka tidak menunaikan solat. Mereka tidak menunaikan solat. Bukan mereka menunaikan solat, mereka tidak menunaikan solat dengan memakai kasut ataupun selipar mereka. Jadi mereka tak sembahyang pakai apa? Mereka tidak sembahyang pakai kasut atau selipar. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahih dia, iaitu pada sahih Ibn Hibban. Dia juga diriwayatkan itu sampai habis. Lepas itu kita tengok penggalan yang kedua. Zaman sekarang kita menyaksikan bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani ni siapa tuan-tuan? Kristian.
Kalau tuan-tuan tengok Nasrani, dalam kitab fiqh sebut Nasrani, dalam kitab hadis sebut Nasrani, kitab tafsir sebut Nasrani. Nasrani ni siapa? Kristian. Mereka ni satu agama kita, tuan-tuan. Kita faham dia agama. Orang Yahudi dan Nasrani ni agama dan Kristian, mereka ini persamaan dengan kita. Mereka agama langit. Orang Yahudi agama langit, orang Kristian agama langit. Orang Yahudi sembah Allah Ta'ala. Siapa Nabi mereka? Nabi Musa alaihissalam. Orang Kristian sembah Allah Ta'ala. Siapa Nabi mereka? Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada persamaan kita, iaitu sama-sama sembah Allah Ta'ala. Sebab tu sembelihan orang Yahudi, orang Nasrani kita boleh makan. Mereka sembelih kita boleh apa? Boleh makan. Sebab apa? Mereka pun kata dengan nama Allah. Boleh makan sembelihan orang Nasrani. Cuma mereka sesat. Mereka sesat apa? Mereka kata Allah ada isteri. Nama isteri Allah Maryam. Allah Ta'ala ada anak Maryam. Allah Ta'ala ada anak Allah Ta'ala ialah Isa alaihissalam. Dan Tuhan menjelma ke dalam Nabi Isa alaihissalam. Allah Ta'ala menjelma ke dalam Nabi Isa alaihissalam. Dan fahaman yang sama juga dibawa oleh Syiah Syria Bashar. Pak dia fahaman sama, dia pun fahaman sama. Mereka kata Tuhan menjelma ke dalam badan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Ali itu adalah Tuhan. Tidak syak lagi Ali adalah Tuhan. Dia nama dia Syiah Nusairiyah. Sebab tu dia tembak orang ahli sunnah. Tembak orang ahli sunnah hukumnya mendapat pahala. Orang kena tangkap masuk penjara, mereka kata apa mesti kena kata la ilaha illa bashar. Tidak ada Tuhan melainkan bashar. Tidak ada Tuhan melainkan bashar, tidak ada Tuhan melainkan bashar. Kalau tak kata macam tu dia perseksa. Allah. Elok kita nak semayang, dia tahan jangan semayang. Dia tak boleh aku kena semayang. Pasal Tuhan suruh semayang, dia tak habaq kat Tuhan yang apa kata aku tak pergi semayang. Dia punya sombong. Allah. Jadi saya kembali balik, orang Yahudi dan Kristian mereka menyembah Allah Ta'ala. Cuma mereka sesat di segi apa? Segi fahaman. Okey. Zaman sekarang kita menyaksikan bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani menggunakan kasut ataupun selipar mereka ke dalam gereja dan tempat ibadat mereka. Jadi orang Kristian, mereka semayang, mereka pakai kasut. Kalau tuan-tuan nak bagi jelas, tuan-tuan tengok Mr. Bean dalam gereja tu. Kan? Dia semayang dalam gereja, dia mengantuk tu kan? Mengantuk sampai luar. Tuan-tuan balik tengok, cari dalam YouTube tu Mr. Bean dalam gereja, dalam church. Tengok. Mereka semayang pakai kasut. Dalam sebuah hadis yang disebutkan bahawa Nabi SAW pernah menanggalkan selipar baginda dalam solatnya. Dan dalam hadis kita dah baca dah, Rasulullah dia nak semayang, dia buang kasut. Pasal ditakuti ada najis. Dengan demikian jelaslah bahawa memecat selipar, maksudnya kita tanggalkan selipar dalam solat adalah perbuatan sunat. Garis-garis dalam sunat. Dan memakainya untuk menunjukkan kita berbeza perbuatan dengan golongan Yahudi dan Nasara adalah makruh. Jadi makna kalau kita pakai kasut masa semayang, hukumnya adalah makruh. Boleh tak? Tuan-tuan kena ada buku ni, tuan-tuan. Saya dah faham pelik-pelik lah. Faham pelik-pelik masuk naik Malaysia. Macam ayam Pak Ngah itu dia tegur orang semayang. Semayang tak mau mengadap. Dia tak mau mengadap kata tak. Tanya pasal apa? Dia kata sebab di situ ada kubur. Dia sebab dia kata ada kubur. Dia boleh fikir. Di masjid asyik kubur. Bukan masjid luar. Kalau belah Syria, belah England, London tu tak apalah. Ni masjid asyik kubur. Dia semayang kiblat kat sini. Bila Pak Ngah kita kubur. Kita kiblat kat sini. Dia kata tak boleh sebab di situ ada kubur. Fahaman mana tu? Fahaman mana? tak faham. Perempuan pula tu, dua orang lah kan? Tu fahaman-fahaman yang pelik-pelik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena ada antibiotik, kena ada. Jadi buku ni kena ada, simpan sebagai hujah kita. Penulis merasa heran terhadap sikap setengah orang yang menyeru supaya memakai selipar sewaktu bersolat dengan alasan untuk menunjukkan satu perbezaan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dalam masa yang sama mereka membiarkan umat Islam terjerat dengan pelbagai pemikiran dan perbuatan yang sama seperti Yahudi dan Nasrani. Dia kata dalam tu apa tak tahu Yahudi, tapi dalam masalah lain apa tiru Yahudi. Jadi aku pun heran. Apa tuan-tuan yang kita tiru Yahudi? Awak tahu apa? Awak tahu apa tuan-tuan jangan tiru. Nak pergi sama.
Jangan duk pi sama. Kita pi sambut tahun Masih, tahun orang Kristian 2014 kan. 2014 ini adalah tahun Masih, tahun orang Kristian. Dan kita sambut dengan begitu meriah sekali. Duk bilang dah 9, 8, 7. Balik main tahajud lagi bagus. Kan? 9, 8, 7 hore. Boleh penuh kau kan? Boleh penuh kau ada apa? Tak ada di sana. Kalau tuan-tuan sambut tahun Ma'al Hijrah, alhamdulillah pahala. Pasal apa? Kita gembira dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sambut Maulidur Rasul, tuan-tuan dapat pahala. Tapi tuan-tuan pergi sambut atau kau tu tak ada apa. Tunggu bilang apa anak atau abah tak tunggu bilang apa mengarut. Bilang. Okey. Boleh nak wallahu a'lam bissawab. Kemudian minggu depan kita akan tengok bab masalah taqta'us salah al-harrah wal mar'atu wal qit. Dalam hadis dia kata memutuskan solat daripada al-hirrah. Al-hirrah tu maksud dia kucing. Wal mar'atu dan perempuan, lepas itu wal walad dan kanak-kanak. Jadi kita tengok dalam depan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Tak, kita setengah orang dijadikan amalan bila sembahyang dan pakai suket. Sembahyang. Orang lelaki lah sembahyang pakai suket, boleh tak kita nak amal buat amalan? Sembahyang pakai suket nak buat amalan. Di segi solat sah. Cuma dia takut suket tu tak kira dia tak tahu apa nak elok. Kalau boleh kita sampai tuan-tuan orang dia ikhtiar dia jaga-jaga sampai sembahyang pakai seluar dia tak mau. Setengah orang dia yakin kita bersih tak ada masalah. Setengah orang tu dia cukup jaga. Ustaz Azhar contoh dia, seorang Ustaz Azhar. Dia setiap kali sembahyang dia mesti kalau pergi jalan mana-mana pun dia mesti tukar kain. Dia akan pakai kain. Ustaz, siapa Ustaz? Tukar kain dia kata dah pasal saya masuk tandai, saya kencing saya tak tahu sama ada ayat kencing saya kena seluar atau tak kena seluar. Kalau dia mercik kena seluar sikit pun solat kita sudah sah. Lepas tu dia orang yang amat berjaga-jaga. Dia seorang yang amat ikhtiar. Tak apalah kalau kita yakin kita tak ada masalah, tak apa. Tapi di segi dia yakin. Sementara stukin tak kita takut dia bau tu tak elok lah. Boleh. Tapi kalau musim sejuk tak ada masalah, dia tak bau. Boleh tak? Wallahu a'lam. Ada salah lagi. Kalau tak ada kita sudah di sini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.